Mohon kerjasama semua untuk jangan lupa share live FB kita supaya anda boleh tonton sebulan nanti dan untuk manfaatkan kepada rakan-rakan kita yang tak dapat join pagi ni. Tanpa melengahkan masa, saya jemput Encik Nazrul untuk sesi perkongsian pada hari ini. Sila Encik Nazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya, hari ini minggu terakhir kita bersama. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai, saya akan berkongsi dengan cara-cara efektif untuk kita mengawal serangga perosak dan juga penyakit pada tanaman dengan menggunakan bahan-bahan asas yang biasanya ada dekat rumah kita ya. Jadi sebelum kita teruskan, saya review sikit je lagi yang minggu-minggu sebelum ni ya. Sebelum ni minggu sudah kita ada belajar pasal 4 jenis baja asas, FPJ, FFJ, FAA dan juga EM, dan semua tu saya tunjuk menggunakan bahan-bahan yang ada dekat rumah, gunakan sayur lama, buah-buahan lama, ikan, sisa-sisa ikan, dan saya tunjuk cara macam mana nak gunakan baja-baja tu, dan saya dapat banyak feedback daripada peserta-peserta yang bertanyakan saya tentang formula-formula lain yang pernah mereka pelajari sebelum ini. Contohnya ada yang tanya saya orang kata guna Ajinomoto, ada orang kata guna telur campur susu lah. Itu macam-macam formula ada diorang tanya dekat saya, macam ni boleh ke, yang ni boleh ke. Sebenarnya apa-apa formula yang tuan-puan semua belajar, tak ada yang betul, tak ada yang salah, tak ada yang betul. Yang mana yang boleh guna tu gunalah. Yang mana yang senang guna tu gunalah, buatlah. Cuma apa yang saya nak tekankan, apa yang cuma saya nak kongsikan ini ialah saya ingin berkongsi cara-cara yang mudah dan yang paling penting cara yang paling murah untuk kita sediakan input garden kita di rumah sendiri. Sediakan baja semua di rumah sendiri dengan menggunakan bahan-bahan yang paling murah, yang ada setengah baja tu kita tak payah bawa keluar duit 10 sen, kita tak payah bawa keluar. Kita boleh buat sendiri benda tu. Jadi itu tujuan saya sebenarnya. Kalau benda tu kita buat sendiri tapi kena keluar belanja banyak, nak kena beli benda tu, nak kena beli benda ni untuk semata-mata untuk buat baja sini. Jadi benda tu orang kata defeat the purpose lah. Purpose kita nak kurangkan belanja, kita nak hasilkan kebun kita dengan belanja yang paling minima. Itu tujuan kita. Jadi kalau kita kena keluarkan belanja untuk beli macam-macam benda untuk buat baja kita sendiri, baik kita beli yang dah siap. Kan? Jadi itu yang tujuan. Jadi saya rasa banyak orang yang dah buat dah sendiri start daripada minggu sudah ya. Dan seterusnya minggu pertama kita dah tunjuk pasal cara pemilihan biji benih, pemilihan anak pokok dan cara kita planning kita punya garden kita tu, yang mana yang kita boleh tanam, yang mana kita tak boleh tanam, dan apakah kepentingannya kita perlu tahu family tumbuhan tersebut. Jadi itu semua kita sebentar lagi kita akan tunjuk apakah kepentingannya, kenapa kita kena tahu family kita daripada segi kawalan perosak, kawalan penyakit. Itu sangat penting untuk kita tahu mengenai keluarga tumbuhan tersebut. Jadi kita ada Farhan boleh. Kita ada Cik Ahmad Farhan dekat kebun Khadijah Natural Farm. Kita lintas langsung dengan dia sekarang. Dia boleh dengar. Boleh. Assalamualaikum Cik Nazrul. Waalaikumsalam. Cik Ahmad Farhan. Sihat alhamdulillah. Cik Ahmad Farhan sekarang ni dekat kebun kami ya, Khadijah Natural Farm. Betul, di Perbukar. Macam mana? Okey ya, Cik Ahmad Farhan, kalau Cik Ahmad Farhan boleh tunjuk dekat mana kita berada sekarang. Ya, kalau kita
Khadijah Natural Farm ni, ini pintu masuk masuk ni kita akan nampak buat masa sekarang ni adalah rimbunan pokok-pokok kacang panjang. Di Khadijah Natural Farm ni kita ada 30 jenis tanaman, tetapi bukannya semuanya kita tanam sekali 30 jenis tanaman kerana kami bahagikan daripada 3.5 ekar Khadijah Natural Farm ni kami bahagikan kepada 7 lot. 7 lot ni kami tanam berbeza-beza tanaman yang kita rotate setiap satu season. Ya, contohnya sekarang ni kita masuk sekarang ni kita nampak kacang panjang. Tetapi kalau tuan-puan datang melawat dalam 3 atau 4 bulan akan datang, kacang panjang ni tak ada dah. Kita tukar dengan benda lain. Kita tukar dengan tanaman daripada keluarga yang lain pula. Jadi seperti mana yang saya tunjukkan pada minggu pertama yang mana kita perlu asingkan tanaman mengikut keluarga dia, serupa juga dekat sini ya. Mula-mula sekali kita ada lebih kurang 500 pokok kacang panjang ni di mula-mula ni, dan kemudian di sebelahnya kita plot yang sebelahnya pula kita tanam tanaman daripada kumpulan keluarga yang lain, iaitu kangkung. Di sebelah kacang panjang tu ada kangkung. Sebentar lagi kalau Cik Farhan dia jalan ke depan sikit, kita boleh nampak tanaman kangkung, dan di sebelah kangkung pula ada bayam. Okey, Cik Nazrul, ada satu soalan boleh ke saya tanya? Ya, silakan. Okey, Cik Nazrul, saya nak tanya, kalau pokok macam ni, adakah dia sihat ataupun macam mana? Macam mana tu saya tak kurang jelas Cik Farhan. Macam nak kata, pokok dia macam serangga-serangga ni. Ya. Dia kawalan serangga dan perosak secara organik ni, dia sebenarnya bukannya membunuh serangga, dia bukan membunuh perosak. Konsep dia ialah menghalau. Jadi kalau ada sikit-sikit tu, itu memang biasa. Dia memang natural. Dia berbeza dengan kawalan perosak secara chemical kita spray mati terus. Yang ni tidak, dia akan menghalau serangga, menghalau perosak. Dan ini kangkung, pokok kangkung. Nah, kalau ada fun fact sikit lah, ni bunga kangkung. Bunga kangkung ni kita jarang sekali pokok kangkung ni, tanaman kangkung ni nak mengeluarkan bunga. Kalau dia keluarkan bunga macam ni, ini adalah satu indikator menunjukkan bahawa musim hujan bakal bermula. Dan memang betul pun sekarang ni tengah musim hujan dekat sini, 3-4 hari ni hari-hari hujan. Oh, macam tu saya baru tahu fun fact sebenarnya Cik Nazrul. Okay, kita bergerak lagi. Ini tempat apa Cik Nazrul? Kita tanam apa kat sini? Yang tadi tu kangkung, itu kangkung liar, dia tumbuh sendiri kat tepi-tepi tu je. Dan seterusnya lepas kita ada bayam. Okey, bayam di sini ya. Ya. Yang tengok, jadi tadi mula-mula tadi masuk tadi kita ada kacang panjang kan. Selepas kacang panjang tu kita di plot yang sebelahnya tu kita tanam tanaman daripada kumpulan keluarga yang lain pula, iaitu kangkung tadi. Kangkung dengan kacang panjang memang sasah lah daripada keluarga yang berbeza. Jadi maknanya, itu caranya kita kawal serangan perosak. Kalau kena apa-apa masalah dekat kacang panjang, kangkung tak kena. Kalau apa-apa masalah dekat kangkung, kacang panjang tak kena. Kerana dia berbeza keluarga. Jadi perosak dia tu berbeza, jadi dia tak boleh serang semua sekali. Itu cara kawalan kami. Jadi kalau datang ke Khadijah Natural Farm ni, kalau nak tengok lautan tanaman daripada satu jenis, iaitu monoculture. Monoculture maknanya satu kebun tanam satu jenis tanaman, itu bukan kat sini ya. Kat sini kita ada pelbagai jenis tanaman. Kita gunakan cara yang mana saya ajar pada minggu pertama lagi ya. Kita tanam berbeza-beza kumpulan family yang berbeza. Family yang berbeza kita boleh tanam berdekatan. Jangan tanam family yang sama dekat-dekat untuk mengelakkan, untuk mengawal sebarang kerosakan daripada penyakit dan juga perosak. Jadi lepas daripada bayam tadi, kita ada timun. Ni semua sedang bersedia semua ni dah matang lah, sedang bersedia untuk mengeluarkan bunga dan buah.
Ini pokok Okey, timun Cik Nazrul. Untuk timun ni dia ada fun fact tak? Kalau macam aku ni kalau bunga tu masih hujan, masih hujan bakal tiba. Kalau untuk Nah, timun ni dia ada fun fact tak? Mungkin Cik Nazrul boleh kongsi ke? no. Timun ni bila dia keluar, bila dia mula-mula tu dia akan dia ada macam duri-duri sikit kan. Uh, Okey. timun muda tu. Selalu timun ni kalau sebaiknya kita petik buah timun tu bila duri-duri halus tu dia hilang. Yang tu maknanya dah boleh kutip dah lah. Okey. So Dan kita satu akan ke lagi, terus Cik Nazrul ya. Dan satu lagi fun fact untuk tuan-puan yang ada tanam timun, kacang panjang, sebarang jenis tanaman menjala, sebarang jenis tanaman menjala, contohnya timun, kacang panjang, kacang buncis, apa-apa saja, faham yang jenis menjala, naik pagar apa semua tu. Semua jenis tanaman ni dia punya hasil tu pastikan tuan-puan harvest masa dia muda lagi, masa dia hijau. Jangan bagi buah tu jadi tua dekat pokok. Contohnya kalau tanam timun, jangan bagi timun tu tua dekat pokok. Kalau tanam kacang panjang, jangan bagi kacang panjang tu tua. Kena sentiasa kutip, kena sentiasa peka. Jangan bagi ada satu pun jadi tua dekat pokok. Sebab apa? Sebab jenis-jenis tanaman yang jenis menjala ni, dia punya pantang dia satu je. Kalau ada hasil dia tu yang tua dekat pokok tu, lepas tu pokok tu mesti akan mati. Tapi kalau kita sentiasa kutip, kita sentiasa harvest masa dia muda tu, pokok tu dia boleh tahan lama. Jadi pastikan jangan ada satu pun hasil yang tua dekat pokok. Asal ada tua dekat pokok je, tengoklah minggu depan mati pokok tu. Okey Cik Nazrul, terima kasih. Kita sekarang dekat bahagian terung Cik Nazrul. Mungkin cara berjejak penjagaan terung dan sebagainya, terung bulat ini Cik Nazrul. Ya, terung bulat. Okey. Terung bulat ni dia keluarga yang hampir juga dengan cili dan tomato. Jadi terung ni adalah salah satu jenis tanaman yang saya boleh kata manja jugalah. Kerana penjagaan dia agak kena jaga betul-betul lah. Jadi dekat sini kami tak tanam banyak lah pasal faktor ni lah, pasal penjagaan dia tu rumit sikit, betul-betul kena jaga, betul-betul kena manja. Okey. Okey, selepas terung Cik Nazrul, kita akan ke bahagian bendi Cik Nazrul Ini bendi. Serupa juga, lebih kurang sama juga macam pokok menjala lain. Kita kena sentiasa kutip dia bila dia muda untuk bagi jangka masa hayat pokok tu lebih lama. Bendi ni lagi satu pula, dia cepat ya. Katakan kalau tuan-puan nak tanam pokok bendi dekat rumah, jangan seronok-seronok tanam banyak-banyak sampai 4-5 pokok satu rumah tu. Kerana bendi ni sekali dia dah start berbuah tu, dalam sehari dia akan keluar buah. Jadi kalau cakap tanam 2 pokok, 3 pokok dekat rumah tu pun dah tak larat nak makan dah. Dia akan sentiasa, dia dah start keluar bunga sekali, dia dah start keluar buah sekali, dia tak berhenti keluar buah. Selang sehari dia akan keluar buah. Sentiasa keluar buah. Kalau ada 2-3 pokok tu, memang tak larat habis. Tak larat nak makan dah, kena bagi kat jiran-jiran. Jadi jangan seronok sangat tanam banyak bendi. Jadi yang pokok bendi yang ada sekarang ni, yang Cik Fahan tengah tunjuk sekarang ni, yang ni dah kira penghujung hayat dia lah. Kami dekat atas, depan sikit lagi tu kami dah prepare plot yang lain untuk tanaman bendi yang baru ni. Yang ni so Cik Nazrul, dah tua-tua untuk yang jangka hayat bendi, Cik Nazrul, untuk jangka hayat bendi ni berapa lama dia punya jangka hayat dia sebenarnya? Selepas dia dah berbuah, dia bunga, kita boleh petik dalam masa berapa lama tu? bendi ni 5-6 bulan dia boleh tahan satu pokok tu. Yang tu kira masih ada commercial value dia lah. Dia punya hasil dia tu masih lagi okey lagi. Kalau lebih daripada 5-6 bulan tu, kalau kita nak simpan lagi tu boleh. Kalau dekat rumah nak makan sendiri tak apa. Cuma commercial value untuk jualan tu dia kurang sikit lah. Okey, baik. Cik Nazrul, kita nak ke tempat labu air dengan pedai katak ke atau macam mana? Boleh juga Cik Fan.
Okey, boleh. Cik Nazrul boleh proceed dulu sekejap. Saya off kamera sekejap. Saya sampai ni, saya on balik ya. Okey, saya sambung dulu kot. Boleh Cik Nazrul, terima kasih. Okey, baik, jumpa lagi. Okey, jelas tadi kita nampak tadi macam mana dekat kebun tadi bagaimana kami asingkan daripada keseluruhan 3.5 ekar tu, kami asingkan kepada beberapa plot dan setiap plot tu kami tanam tanaman daripada kumpulan keluarga yang berbeza. Jadi untuk mengelakkan penyakit. Dan bukan itu saja lah, bila satu plot tu dah sampai tahap melebihi commercial value dia, yang maknanya kami kena cabut dan tanam semula. Kami tak tanam benda yang sama di plot yang sama. Contohnya macam tadi tu, yang tadi Cik Farhan tunjuk tadi, mula-mula kita masuk tadi kita nampak kacang panjang. Kacang panjang tu jangka masa lebih kurang 4, 5 ke 6 bulan macam tu. Sebelum dia dah jadi tua, dah hasil dia pun dah mula menurun. Jadi kami akan cabut tu semua tu dan gantikan dengan tanaman lain pula. Tanaman lain tu kami tak tanam kacang panjang ataupun keluarga yang sama di situ. Kami tanam benda lain pula. Contohnya macam katakan terung ke, bayam ke apa. Asalkan jangan keluarga yang sama. Kerana kadang-kadang penyakit bukan sangga penyakit dekat dalam bawaan tanah ni, yang maknanya yang ada di dalam tanah tu, dia tak akan serang terus. Dia simpan dulu, ambil tenaga dulu. Tapi bila kita tanam semula lepas itu, kalau dia daripada keluarga yang sama, dan ingat lagi yang minggu pertama lagi saya dah kata lah, keluarga yang sama akan menarik penyakit yang sama dan akan menarik perosak yang sama. Jadi kalau kita tanam keluarga yang sama di tempat yang sama, penyakit tu baru dia akan mula keluar untuk menyerang. Sama macam dekat rumah, pernah tengok dekat rumah kadang-kadang kita tanam contohnya senang cerita cabai dekat dalam pasu. Kita tanam dalam pasu dekat rumah, lepas tu kita dapat hasil yang baik, yang cantik, kita pun seronok dapat hasil baik, elok. Dan kemudian dah sampai satu tahap pokok cabai kita tu dah kurang mengeluarkan hasil. Jadi kita cabut, kita tanam yang lain pula. Tapi dalam pasu yang sama tu, jangan kita tanam pokok cabai juga. Kerana dia adalah keluarga yang sama. Kerana bila mula-mula kita tanam tadi, kita dapat hasil yang baik kerana dia berada dalam keadaan yang optimum. Dan dia dalam tanah tu mungkin ada penyakit, mungkin ada perosak, tapi kita tak tahu. Dan dia tak menyerang lagi pada waktu yang pertama. Bila kita tanam lagi sekali, dengan kita tanam tanaman yang keluarga yang sama di tempat yang sama, baru dia akan mula keluar dan menyerang. Itulah pasal kadang-kadang kita hairan kenapa kita tanam cabai, kita dapat hasil banyak, sedap makan, seronok makan, boleh siap boleh bagi dekat jiran-jiran lagi. Tapi lepas kita tanam semula pokok yang sama, cabai itu juga dekat tempat yang sama juga, sepatutnya hasil yang sama lah kan. Tapi kali kedua kita tanam tu kita tak dapat hasil yang sama macam sebelumnya. Kita kadang-kadang tak jadi terus pun ada. Tak hidup terus pun ada. Kenapa? Inilah sebab dia. Kerana penyakit yang mungkin ada dekat dalam bawaan tanah tu, dia tak keluar mula-mula. Dia akan keluar, dia akan mula-mula tu dia kumpul tenaga dulu. Dia build up dia punya strength dulu, kemudian baru dia serang pada pusingan yang kedua. Tu sebabnya sentiasa rotate. Kalau kita tanam dalam pasu, satu pasu tu boleh tanam banyak pokok, tak apa. Tapi keluarga yang berbeza. Itu saja yang penting. Itu saja yang kita kena ingat. Setiap kali kita plan garden kita, itu yang paling penting. Mula-mula sekali kita kena ingat. Sentiasa kita tanam dari keluarga yang berbeza. Itu yang kita ingat sekali ya. Okay, jadi kita dah semai kita biji benih daripada minggu pertama lagi. Dan kemudian minggu kedua kita dah standby kita punya baja-baja kita, 4 baja asas yang kita dah buat minggu sudah. Dan saya percaya ramai yang dah buat dah tengah tunggu benda tu fermentasi dia komplit untuk mula menggunakannya. Jadi sekarang mungkin anak pokok kita pun dah mula dah naik sikit dah bersedia untuk dipindahkan ke tanah, dipindahkan ke pasu dan sebagainya. Dan sekarang kita kena ada planning kita untuk sebagai standby langkah berjaga-jaga kalau kita kena
serangan serangga, serangan perosak, serangan penyakit. Jadi kita nak hari ni kita nak standby bahan-bahan benda-benda ni semua. Kita nak standby perosak kawalan perosak kita. Ya, jadi macam saya sebut sebentar tadi ya, kawalan perosak kita tu yang kita buat secara organik, secara natural farming ni, satu yang tuan-puan kena ingat, ia tidak membunuh. Kita spray dekat, kita nampak, kalau kita nampak ada serangga dekat pokok kita spray. Jangan harap kita spray tu kita nampak serangga tu mati terus. Macam lain dia cuma akan menghalau saja, dia mengawal, dia menghalau dan dia mengelakkan daripada serangga tersebut datang semula ke tanaman kita tersebut. Cik Ahmad Farhan dah bersedia dekat kebun kot. Okey, ya Cik Nazrul. Sekarang saya dekat kawasan Timun Labu Air Cik Nazrul. Minta maaf kalau silap. Ya, Labu Air. Okey, mungkin Cik Nazrul bercerita sikit berapa luas kebun air ni, kebun ni dan juga macam mana penjagaan dan juga hasil dia. Mungkin orang kat rumah dia orang nak try cuba tanam lah pokok ni. Okey, ini labu air. Labu air ni dia adalah salah satu jenis tumbuhan yang menjala juga kalau kita tanam labu air dekat rumah ni, kita kena sediakan tempat untuk dia memanjat. Macam dekat kebun ni kita buat macam jala, kita sediakan kayu pancing dan kita tarik jala dekat atas tu untuk bagi dia menjala. Dan dia kalau dia ada ruang untuk menjala seperti macam ni, baru dia akan lebih banyak mengeluarkan buah. Labu air ni dia boleh mengeluarkan buah yang besar, memang betul-betul besar. Cuma kalau kita tanam dekat rumah tu, kita limitkan satu pokok tu keluarkan maksimum 3 biji buah je. Jadi maknanya kalau kita tengok pokok labu air kita tu nampak keluar putik buah dalam lebih daripada 3 putik buah tu, buanglah sikit, bagi tinggal 2 atau 3 sudah untuk dapatkan buah yang besar lah. Kadang-kadang sebiji tu kita boleh dapat 1 kilo lebih, 2 kilo pun boleh sebiji. Ya, tengok macam ni yang ni kita bagi dia naik panjat jala. Kalau dekat rumah susah nak buat macam ni, kita bagi dia panjat pagar pun boleh, ataupun kita buat kayu dengan kita buat pancang 3 segi dengan buluh pun boleh. Asalkan dia ada tempat untuk memanjat. Labu air, labu manis sama juga, dia perlu ada tempat untuk memanjat. Okey Cik Nazrul, saya akan bergerak ke tempat Peria Katak pula Cik Nazrul Ya. Cik Nazrul, untuk labu air tu berapa lama masa dia ambil untuk dia nak mengeluarkan hasil tu? Labu air ni dia nak membesar itu cepat. Dalam masa dia akan mula matang dalam masa 2 hingga 3 minggu dia dah start matang dah dan mula mengeluarkan bunga. Dia biasanya jangka masa dia dalam 1.5 bulan kita dah boleh petik hasil lah. Okey Cik Nazrul, boleh teruskan? Okey, sementara kita tunggu Cik Farhan sampai ke kawasan Peria Katak kita share kawalan perosak yang pertama. Okey Cik Nazrul, sebelum tu dah sampai tempat Peria Katak lah kita. Okey, dah sampai dah Cik Farhan dekat ni. Yang ni Peria Katak. Peria Katak. Ini sedap ni. Peria Katak ni dia apa khasiat dia Cik Nazrul? Peria Katak ni selalunya orang guna untuk kawal diabetes ya. Makan macam tu. Makan macam tu saja Cik Nazrul telat dah. Tapi memang betul-betul pahit lah. Orang kata kalau tak pahit tak ubat lah kan. Betul. Tapi konsep dia sama macam labu air Cik Nazrul dia perlu tempat yang menjala Cik Nazrul Dia perlu menjala, dia perlu tergantung dekat atas macam tu. Okey. Tempoh dia berapa lama Cik Nazrul? Lebih kurang macam tu juga, 1.5 bulan ke 2 bulan. So pokok dia selepas dia mengeluarkan buah, kita kena buang semua tanam balik ke ataupun dia akan keep on producing buah lagi? Serupa juga macam tu, lebih kurang 5 ke 6 bulan kita akan gantikan dengan pokok baru. Okey. So selepas ni apa plan, selepas Peria Katak ni apa tanaman seterusnya?
Oleh kerana kawasan ni dah memang ada dah memang disediakan dengan tempat menjala dengan jala apa semua tu, kami akan gantikan dengan pokok menjala jugalah, tapi daripada keluarga yang lain macam kacang pula ke, timun ke. Oh, konsep macam tu je Nazrul. Tak boleh guna tanam sekolah yang sama same family Kita tak tanam balik apa dia kata di tempat yang sama untuk mengelakkan ni perosak lah. Dan satu lagi fact untuk tanaman jenis macam ni, kalau dekat rumah kita tanam jenis macam ni, mungkin yang susahnya tu, mungkin tuan-puan fikir susah kita nak sediakan tempat dia menjala, nak sediakan kayu, nak sediakan jala. Tapi sebenarnya kalau kat sekeliling rumah kita tu ada pagar dawai tu kan, yang tu pun boleh, dia bagi dia naik, bagi dia panjat pagar pun boleh. Ataupun kalau kita dekat rumah kita tu ada pokok besar ke apa ke, bagi dia panjat pokok besar pun boleh. Kalau kita rasa susah lah nak buat kayu apa semua tu. Dan satu lagi, bila dia walaupun dia nampak macam menggunakan kawasan yang luas, tetapi sebenarnya dekat bawah dia tu kita boleh tanam benda lain sama. Dekat pasal dia cuma ambil kawasan sikit saja untuk dia tumbuh. Cuma kawasan kanopi dia tu yang luas. Dekat bawah tu masih lagi kosong. Jadi dekat bawah, dekat keliling dia tu kita boleh tanam sayur-sayur daun yang lain untuk menjimatkan kawasan dekat rumah kita tu. Kita boleh tanam sawi ke, kumpulan lain family lain, sawi ke, kailan ke dekat bawah dia tu. Jadi kita boleh menjimatkan space ruang kita. Peria katak ni dalam pasu pun kita boleh tanam, pasu kecil pun boleh. Dia yang penting itu ada tempat menjala dah cukup. Itu saja. Ada tempat menjala, hiduplah dia, insya-Allah. Okey. Okey, terima kasih Cik Nazrul. Saya rasa saya dah buat tu pagi ni ke Khadijah Natural Farm. InsyaAllah saya akan jumpa lagi Cik Nazrul selepas ini. Baik. Terima kasih, insya-Allah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Nazrul, kita dah ada beberapa soalan. Mungkin lebih spesifik dia nak tahu untuk kawalan perosak untuk sesuatu tanaman tu. Tapi mungkin Cik Nazrul boleh ceritakan dulu dengan kita apa cara-cara kawalan perosak, dan nanti mungkin boleh berikan contoh juga kawalan perosak ni untuk tanaman yang jenis yang macam mana. Silakan Cik Nazrul. Okey, baik. Terima kasih. Okey, mula-mula sekali saya akan tunjuk satu formula kawalan perosak ini secara general. Kawalan perosak ni, yang ni adalah kawalan perosak organik yang komersial. Selalunya kita nampak jual dekat kedai-kedai yang dia tulis label kata kawalan perosak organik apa semua. Yang ni biasanya ini adalah formula asas dia yang kita boleh buat dekat rumah. Dan kalau tuan-puan ingat lagi minggu sudah, bila kita buat baja tu saya ada cerita pasal pantang larang kan. Pantang larang untuk buat baja, apa dia ingat lagi kan? Nombor satu sekali, first sekali yang perlu kita ingat, jangan guna air pipe direct. Air yang ada klorin kita tak boleh gunakan untuk buat baja. Betul kan? Ingat. Dan untuk kawalan perosak ni, air klorin tak ada masalah, boleh guna. Air pipe direct boleh guna, tak ada masalah. Kerana bila kita buat baja minggu sudah tu, kita membiarkan mikroorganisma. Bila kita guna air yang berklorin, mikroorganisma tu mati. Tapi untuk kawalan perosak ni, kita bukannya nak membiarkan mikroorganisma. Konsepnya ialah kita nak menghasilkan satu cecair untuk kita spray pada pokok tu, pada tanaman kita tu. Kita nak menghasilkan sesuatu cecair yang akan menghalau serangga. Apa benda yang boleh menghalau serangga tu, tuan-puan kena ingat, yang paling basic sekali yang tuan-puan kena tahu ialah benda yang berbau kuat dan benda yang pedas. Dua benda ni saja. Tuan-puan tahu dua benda ni, insya-Allah boleh buat apa-apa dekat rumah ya. Okey. Untuk formula yang biasa saya guna untuk kawalan perosak ialah saya gunakan benda-benda macam ni. Boleh tolong ambil. Nak tunjuk. Okey, yang ni bahan-bahan dia. Okey, bawang putih, halia, kunyit,
lengkuas, bawang. Ni salah satu guna, nak guna semua pun boleh, salah satu pun boleh ya. Cili, cili padi, cili kering, serai, lada putih. Jadi ni semua ni ya, ini bahan-bahan pedas, bahan-bahan bau kuat ya, bahan-bahan buat rendang. Jadi ni bahan-bahan yang kita gunakan untuk buat kawalan perosak secara organik. Ni kalau tuan-puan perhatikan, ni bahan-bahan yang memang berbau kuat ya. Ni semua ni bau power ni. Dan ini benda-benda yang pedas. Ya, cara kita buat ni senang ya. Kita blender semua ni ikut dia punya berapa banyak kita guna tu, agak-agak je. Satu bagian. Lepas kita blender tu, ataupun kalau dekat rumah tu katakan nak buat rendang ke, nak buat gulai ke apa ke, dah blender tu, kita tapis, kita guna air dia saja. Kita ambil air dia saja. Okey, kita ambil air dia saja. Okey, dah dapat air ni, kita boleh campurkan dengan kadar 1:1. Contohnya, kalau air ni air pekat ni, pati ni 100 ml, air biasa pun 100 ml. Dan kemudian kita boleh guna dia untuk spray pada tanaman kita. Tetapi sebelum itu, untuk segala jenis kawalan perosak yang kita buat nanti, dan saya ada beberapa formula lagi yang akan saya kongsi nanti. Untuk semua kawalan perosak ni, satu benda yang kita perlukan, kalau baja itu kalau baja hari tu pantang dia air kan. Yang ni kalau untuk kawalan perosak ni, ini bukan pantang, ini keperluan. Kita mesti kena ada sabun. Sabun ya. Sabun apa? Kalau ikutkan kawalan perosak ni, sabun yang terbaik untuk kita gunakan sebagai kawalan perosak ni ialah sabun cat kapak. Kenapa sabun cat kapak? Pasal dia ada bau dia tersendiri sabun cat kapak ni, dan ada bahan dekat dalam tu. Saya nak explain, saya tak berapa pandai dari segi saintifik dia, tetapi ada bahan dan bau dalam sabun cat kapak tu yang memang serangga tak suka. Jadi kalau boleh gunakan sabun cat kapak tetapi sabun cat kapak tu memang sekarang ni memang sangat-sangat susah nak dapat. Ke tempat saya ni pun 2-3 hari ni jenuh cari dekat macam-macam kedai, semua tak ada jual. Jadi kalau tak ada sabun cat kapak tu, kita boleh tukar dengan benda lain. Kita boleh guna sabun cuci pinggan. Sabun cuci pinggan tak payah beli yang mahal-mahal, yang beli yang biasa-biasa sudah. Sabun cuci pinggan Tujuan kita guna sabun ni, sabun cuci pinggan ni ialah kita campurkan tadi tu sebar 1:1, dan kemudian kita bubuh sikit sabun cuci pinggan tadi. Tujuannya ialah bila kita spray dekat tanaman kita tu, dia akan melekat. Sabun ni kalau kita sapu sabun ni, dia kering, dia melekit-lekit kan. Yang tu yang kita nak. Kita nak bagi bahan yang kita buat tadi tu melekat dekat tanaman kita tu. Bila dia melekat kat tanaman kita tu, jadi dia tahan lebih lama lah. Tak payah kita nak spray hari-hari kan. Cik Nazrul. Ya. Maaf, saya nak tanya, bahan-bahan yang kita gunakan tadi tu, yang bahan-bahan Cik Nazrul tunjuk tu, adakah semua bahan perlu ada, ataupun contoh kalau serai tak cukup pun, serai tak ada ataupun kunyit tak ada pun boleh juga? Ya, yang ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan, tapi tak semestinya kita gunakan semua sekali ya. Macam saya kata tadi, benda yang tuan-puan kena ingat ya, yang bau kuat dengan yang pedas. Jadi apa yang ada dekat rumah yang menepati kriteria ini kita boleh guna. Tak cukup 1-2 tak apa. Asalkan guna yang mana yang ada je. Okey Cik Nazrul. Satu lagi, bahan yang tadi selepas kita tambahkan dengan air tadi, adakah itu adalah untuk kawalan serangga yang macam mana? Maksud semua pokok bunga ke, ataupun sayur-sayur ke, ataupun semua kita boleh pakai? Yang ni kita guna spray ni. Spray ni kita guna sebagai untuk kawalan serangga ni, untuk segala jenis serangga. Yang ni yang general yang general, bila katakan kita tanam tanaman apa-apa dan suddenly tiba-tiba kita kena serangan.
Jadi emergency kita nak guna, kita boleh guna yang ni terus. Ya, segala jenis serangga kita boleh guna. Dia akan menghalau, dia tak bunuh, dia halau. Yang ni yang paling basic, yang ni adalah kawalan serangga yang paling basic yang kita boleh gunakan. Yang ni banyak jual dekat kedai, tapi kita boleh buat sendiri. Formula dia sama. Faham, maksudnya pokok cili ke ataupun pokok bunga semua kita boleh guna jugalah. Ya, semua kita boleh guna juga. Kita menghalau serangga sahaja, bukan untuk kita nak baiki pokok tu, betul tak? Tak. Yang ni kita guna bila dah start kena serangan, kita guna yang ni. Pasal yang ni kita tak payah nak peram-peram apa, kita hari ni kita blender, hari ni juga kita boleh guna. Macam yang ni baru blender pagi tadi ni, kita dapat air tadi. Tak payah nak peram-peram. Hari ni blender, hari ni tapis, terus boleh guna. Jadi ini adalah emergency punya, untuk emergency lah. Okey, boleh teruskan Encik Nazrul. Okey, tadi jelas semua kita gunakan apabila emergency bila jadi tiba-tiba kita nampak tanaman kita kena serangan. Jadi kita cari apa-apa benda yang ada ni dekat rumah kita ni, kita blender, tapis, ambil air dia, cairkan dengan nisbah 1:1, campur dengan kalau ada sabun cat kapak dekat rumah, very good. Kalau tak ada, guna sabun cuci pinggan. Sabun cuci pinggan sikit, terus spray pada tanaman yang terlibat lah, yang kena serangan lah. Itu macam tu saja. Dan bila-bila masa kita boleh guna. Bila-bila masa hari ni kita buat, hari ni kita boleh guna terus. Yang sabun tu jangan lupa, yang tu yang penting. Dan kita ambil air dia saja nak hampas itu, kita boleh bubuh dekat perlu pokok tu, ataupun kalau contohnya kalau saya rasa kalau masak rendang pun kita tak guna air dia kan, kita guna bahan tu je kan. Jadi bahan tu boleh masak, air tu yang kita tapis tu kita boleh spray dekat pokok. Baik, okey. Seterusnya saya nak share lagi beberapa jenis lagi kawalan perosak yang kita boleh guna dekat rumah, yang simple-simple yang kita boleh buat sendiri kat rumah. Okey, yang ini nama dia daun semambu, ataupun dalam bahasa Inggerisnya neem, N-E-E-M. Yang ni pokok ni selalunya orang guna untuk kalau anak demam campak, daun ni orang selalu guna lah. Pokok ni selalunya dekat rumah orang India selalu ada pokok ni. Dia orang selalu tanam pokok ni. Jadi yang ni kita boleh gunakan untuk kawalan perosak juga. Cara dia kita nak guna ni, kita ambil daun ni, kita rendam dalam air selama beberapa hari. Yang ni ambil masa sikit untuk kita gunakan. Kita rendam dalam air sampai dia layu. Dan kemudian air tu kita boleh sembur terus pada tanaman kita ni. Yang ni kelebihan kita guna pati daun semambu ni ialah ini adalah untuk serangga-serangga yang jenis kulit keras. Kulit keras macam contohnya ladybird. Dia kulit keras kan, kadang-kadang jenis serangga yang kulit keras ni dia tak load dengan racun-racun biasa. Dengan kawalan perosak biasa dia tak load. Jadi kita guna neem ni. Neem ni semambu ni untuk lebih sesuai untuk serangga yang berkulit keras. Jadi ataupun kadang kalau rasa susah nak buat ni, susah nak cari ni, dekat kedai ada jual minyak neem, N-E-E-M, minyak neem. Yang ni pun biasanya dekat kedai runcit India ada jual, kedai supermarket kan asalnya tak ada. Cari dekat kedai India selalunya ada jual minyak botol kecil yang minyak neem, dia tulis neem oil, N-E-E-M. Minyak tu campur dengan, ini cara paling mudah emergency nak guna, cari minyak ni, campur dengan air sikit, air lebih kurang 1 liter tu dalam 2-3 detik cukup. Goncang, campur minyak, sabun tu boleh, kebanyakan kawalan perosak kita mesti kena guna sabun. Campur sabun sikit dan spray terus dekat tanaman kita tu. Itu cara paling mudah. Ni guna neem. Okey, jelas
Okey, seterusnya itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh guna bawang putih. Bawang putih ni ini paling mudah, cara paling malas lah orang kata. Ambil beberapa ulas ni, macam ni, terus saya letak dekat dalam pasu. Letak terus dekat dalam pasu. Bawa ambil ulas-ulas macam ni, letak dekat dalam pasu. Tak payah nak potong ke, nak tumbuk ke apa, tak payah. Letak terus dekat dalam pasu. Berapa banyak ulas pun tak apa. Letak terus dekat dalam pasu. Kalau dia tumbuh, tak apa, biar dia tumbuh. Kalau dia keluar putih, dia keluar daun, tak apa, biar. Lagi bagus. Kerana bila kita letak macam tu pun dia akan mengeluarkan bau, serangga tak berani nak datang. Ni senang macam tu. Dia tumbuh, biar dia tumbuh. Terusnya, air sabun macam tadi kita guna tadi, sabun jat kapak paling baik. Kalau tak ada sabun jat kapak, kita guna sabun cuci pinggan. Sabun cuci pinggan tak payah yang mahal-mahal, sabun yang biasa-biasa pun tak apa. Yang kedai RM2 punya pun boleh. Walaupun sabun tu kita guna untuk cuci pinggan tak apa nak berkesan, tapi kita boleh guna dekat pokok. Dan sabun saja, tak payah nak campur apa-apa. Dan seterusnya, cara yang keempat ialah, yang saya boleh gunakan ialah ni, chrysanthemum. Pokok bunga chrysanthemum ni. Yang ni kita guna bunga dia saja. Kita guna bunga dia ni. Cara dia, bunga ni kita rendam dalam air. Rendam dalam air sampai dia layu. Sampai dia dah jadi lembik lah. Kemudian tapis air dia tu campur dengan sabun macam biasa dan kita sembur pada pokok, pada tanaman yang terlibat. Jadi yang ni juga sesuai untuk tanaman, untuk serangga jenis bercengkerang besar, pasal dia ada bahan chemical dekat dalam bunga chrysanthemum ni yang akan merencatkan pertumbuhan serangga tersebut. Jadi bila dia kena tu, dia rasa tak selesa, dia tak datang lah dekat tempat kita tu. Jadi senang je, kita rendam dia sampai dia layu dan kemudian kita tapis air dia, campur dengan sabun dan spray dekat tanaman kita tu. Tapi janganlah kata emergency tanaman kita kena serangan ni, pergi beli air teh bunga kat kedai pula. Janganlah, nanti jadi masalah lain pula, semut lah apa semua. Mau kita nak yang betul-betul natural macam ni, kita rendam saja. Jadi kita rendam saja. Ya. Okey, saya ada soalan maksudnya kalau untuk yang bunga chrysanthemum ni, dia akan ambil masa sedikit lah sebab kita nak kena rendam dia bagi layu dulu, betul tak? Ya. Masa berapa lama agaknya? Mungkin dalam 3-4 hari lah sampai daun tu dia jadi lembik, jadi runyai kan. Okey, macam yang tu Cik Nazrul maklumkan tadi, untuk sesuai dengan serangga yang bercengkerang sikit lah, maksudnya lebih kepada macam siput macam tu ke? Siput ada formula lain, kejap lagi saya cerita. Oh, ada lain lagi. Sebab tu mungkin peserta kita nak tahu contoh-contoh, maksudnya perosak jenis yang macam mana sesuai dengan kita punya formula tadi tu. Okey, nanti Cik terangkan. Okey, teruskan. Yang mula-mula tadi saya tunjuk tadi tu, yang benda yang kena mungkin kurang jelas sikit, cuma saya nak jelaskan kembali. Yang formula mula-mula saya cerita tadi tu, yang kena blender tadi tu, yang blender kita tapis tu, lengkuas, serai, halia, bawang putih yang kita blender, ambil air dia tu, iaitu adalah kawalan perosak, boleh katakan emergency lah. Maknanya benda tu kita, contohnya hari ni kita nak siram pokok, kita nampak kita punya tanaman kita tu kena serangan. Jadi kalau kita benda-benda yang cara-cara lain semua ni ambil masa sikit kan, 2-3 hari untuk kita prepare. Tapi yang blender tu, kita nampak kita punya tanaman tu kena serangan, sekarang juga kita boleh buat, sekarang juga kita boleh guna. Jadi maknanya kita tak payah nak tunggu. Yang tu, yang blender ambil air, tapis air tu semua tu, yang tu kita boleh buat sekarang dan guna sekarang. Tapi yang lain yang saya share lepas-lepas tadi, daun semambu, bawang putih, air sabun, chrysanthemum, yang ni ambil masa sikit. Yang ni kita boleh buat in advance untuk supaya standby pun kita boleh buat. Yang lain-lain yang saya share ni, benda ni mudah nak buat,
cuma memerlukan masa sikit untuk kita prepare. Jadi kalau kita saja-saja kita nak buat, kita nak prepare, simpan boleh. Tak ada masalah, kita boleh simpan lama-lama benda tu. Jadi yang lain-lain ni semua ni mudah untuk digunakan, mudah untuk kita prepare, cuma ambil masa sikit. Ya. So ni kita dah buat 4 lah tadi. Tadi daun semambu, garlic, air sabun, chrysanthemum, bunga kekwa tadi. Okey, dah 4 lah. Dan seterusnya adalah spray cabai. Kita tengok macam tadi, saya kata tadi, benda bau, benda pedas. Jadi kita blender ini pun kita boleh buat untuk emergency ya. Cari apa-apa cabai macam mana pun asalkan yang betul-betul pedas. Cabai kering boleh, cili padi boleh, cabai masak kurang pedas sikit kan. Jadi cari yang mana yang betul-betul pedas, kita blender, ambil air dia, spray dekat pokok. Yang ni pun untuk segala jenis serangga. Serangga macam mana pun tak apa, jenis-jenis cekerang, tak cekerang, kita boleh guna spray lada ni. Asalkan apa-apa saja yang pedas ya. Yang tu untuk cabai ya. Seterusnya air tembakau. Air tembakau ni kita banyak guna untuk ulat korek batang, ulat dekat dalam tanah. Ini kita boleh guna air tembakau. Tembakau tu dekat kedai biasa tu kita boleh, saya tak tahu lah berapa ringgit sebungkus tu, saya jarang guna ni. Air tembakau tu rendam dalam air selama 1 ke 2 hari sampai air tu bertukar jadi color, tapis dan spray terus dekat pokok. Dan sabun jangan lupa, sabun mesti kena ada. Apa-apa kawalan perosak yang melibatkan cair kena bubur sabun supaya dia melekat dekat tanaman tersebut ya. Seterusnya yang ketujuh. Yang ni mungkin susah sikit nak buat tapi sangat-sangat efektif kalau kita boleh buat ya. Daun tomato. Daun tomato tu, kita rendamkan daun tomato tu sampai dia macam tadi juga, macam yang lain-lain juga, kita rendam sampai dia lunyai. Sampai dia betul-betul dah ni, sampai dia jadi coklat, tapis air dia dan kemudian spray dekat pokok. Ini kita spray terus dekat serangga kalau kita nampak pun boleh. Air daun tomato ni dia sangat kuat ya. Dia sangat kuat tapi itulah mungkin susah sikit nak jumpa, tapi kalau boleh jumpa tu baik buat dan simpan. Dia sangat sesuai untuk jenis-jenis serangga yang bercengkerang. Okey, tadi siput babi tadi. Siput babi ni ramai orang tanya. Dia memang satu masalah besar terutama sekali kalau dekat musim hujan ni ya. Siput babi ni salah satu cara untuk kita, ada beberapa cara untuk kita elakkan daripada serangan siput babi ni ya. Antara yang paling mudah untuk kita gunakan ialah kulit telur. Kulit telur kita keringkan kulit telur tu sampai betul-betul kering. Kalau rajin boleh layurkan dekat api dapur sampai dia kering, sampai dia coklat hitam pun tak apa. Yang penting kita nak bagi kering kerana kita tak mau dia dekat dalam telur tu dia mungkin ada organisma yang tak apa nak elok kat dalam tu bakteria ke apa, kita tak mau benda tu berjangkit dekat kita punya tanaman. Jadi kita bakar atau jemur, kita bakar kulit telur tu sampai betul-betul kering. Kemudian kita hancurkan semua dan taburkan dekat sekeliling tanaman kita, dekat sekeliling pedu pokok tu sudah. Dekat mana yang kita tanam untuk tempat kita nak elakkan daripada siput babi. Dia tak datang dah. Kalau dia datang pun dia kena tu dia patah balik. Itu cara paling mudah guna kulit telur hancur. Kalau tak ada kulit telur hancur, guna pasir, tabur pasir dekat sekeliling pedu pokok tu pun boleh. Pasir halus pasir laut, pasir pantai ke apa ke, dekat sekeliling pedu pokok dekat mana ataupun dekat mana, kalau kita tahu kat mana laluan dia tu, kita boleh gunalah, kita boleh taburkan lah. Dan seterusnya untuk siput juga kita boleh guna garam kasar. Tapi kalau guna garam kasar ni pastikan jangan terlalu dekat dengan tumbuhan kita tu, mati pokok. Garam kasar tu jauh sikit daripada pokok tu.
kata kalau contohnya lebih kurang lebih kurang 2 jengkal daripada pedu pokok tu. Kalau terlalu dekat, pokok tu mati. Garang kasar ni. Jadi itu risiko dia kalau guna garang kasar ni. Tapi garang kasar ni saya personally guna sendiri garang kasar tu untuk siput babi ni. Kerana pada saya itu cara yang paling berkesan. Dia kena garang kasar tu, dia mati terus. Dia tak datang lah. Dan seterusnya kulit limau, kulit oren. Kalau kita makan limau ke oren dekat rumah tu, kulit tu jangan buang. Kulit tu bubuh dekat pedu pokok tu. Kulit kerana oren ni pun dia akan keluar especially jenis-jenis buah-buahan citrus ni oren, limau, lemon dan keluarga yang sama dia citrus ni dia keluarkan bau dia tu lama. Kita bubuh dekat pedu pokok tu, bau ni serangga tak suka, dia tak datang. Jadi benda tu dia boleh tahan lama. Selagi kulit tu tak kering, selagi tu lah dia akan berkesan dalam menghalang serangga daripada datang ke tanaman kita tu. Seterusnya yang ke-10, baking soda. Baking soda rasanya banyak rumah ada baking soda ni. Tambah lagi yang jenis-jenis suka rajin buat kuih baking soda ni kita tak guna banyak sikit je. Setengah sudu kecil campur dengan minyak masak yang belum guna lagi, minyak masak fresh yang bukan yang minyak masak yang dah goreng ikan kering semua, tak mau. Minyak masak yang betul yang elok yang baru minyak masak, sabun cuci pinggan tu semuanya satu sudu kecil, campur tiga-tiga tu sekali dan kemudian sembuh pada tanaman. Dan ini juga untuk menghalang daripada serangga-serangga. Ada juga orang tanya kalau nak kawal rumput macam mana? Rumput naik dekat keliling pokok. Selain daripada kita potong secara manual, kalau ada satu cara lagi iaitu kita gunakan cuka masak tu, campurkan dengan garam pada kadar ini kena guna banyak sikit pada kadar 1:1. Contohnya kalau kita guna cuka tu 500 ml, garam pun kena banyak lah. Garam pun lebih kurang banyak tu juga. Lebih kurang campurkan sekali tu. Dan juga serupa juga mesti kena ada sabun cuci pinggan tadi tu atau sabun cat kapak tu dan spray dekat rumput-rumput ni. InsyaAllah dalam tak berapa lama lepas tu dia akan mula mengering dan mati terus. Lalat buah kalau kita tanam contohnya pokok pelam, pokok-pokok yang buah besar ni, pokok pelam, selalunya pokok pelam lah. Pokok pelam ni kadang-kadang buah dia nampak cantik, elok apa semua. Bila dah masak, kita kutip nak makan, kita kupas kulit, tengok dekat dalam berulat. Yang ini sebenarnya yang dinamakan serangan lalat buah. Lalat buah ni dia bukan serang masa buah tu dah besar, dia akan serang pokok pelam kita tu masa dia dah mula keluar putik buah yang kecil-kecil halus tu. Masa tu lalat buah ni dia akan injekkan telur dia tu dekat dalam putik buah tu. Dan kemudian telur tu dia akan terus mengembang dekat dalam buah tu daripada kecil hingga besar. Dan bila dah besar tu, bila buah kita tu dah masak, kita kupas kat dalam tu ada ulat. Yang tu larva pada ulat buah tu. Jadi kalau kita nak elakkan serangan ulat buah ni, kena daripada awal-awal lagi, daripada dia mula start berbunga lagi, kita dah kena start dah. Kita dah kena start buat kawalan dia. Cara dia ialah, ingatlah FFJ yang kita buat minggu sudah tu, fermented fruit juice, iaitu baja daripada buah-buah lama ni. Yang minggu sudah kita buat daripada pisang kan. Okey. FFJ ni kita campur dengan cuka asli. Cuka asli tu apa cuka asli ya? Cuka asli tu bukan cuka buatan yang kita beli dekat supermarket, yang kita beli dekat kedai runcit tu, yang cuka masak tu, yang tu bukan cuka asli, itu cuka buatan. Yang tu bahan kimia 100%. Yang ni cuka asli ni macam contohnya
cuka kurma ke, cuka nipah ke, apa dia lagi, cuka beras. Ini semua adalah cuka asli, cuka yang dihasilkan daripada buah-buahan, daripada bahan lain. Kita guna cuka ni saja. Cuka ni campur dengan FPJ tu sikit. FPJ, cuka asli dan juga pisang. Kena pisang lain tak boleh. Pisang tak payah pisang yang baru, guna pisang yang dah hitam pun tak apa. Okay, cara dia kita gunakan, kita cari botol air mineral macam ni. Bahan tadi tu cuka asli dengan FFJ tadi tu, dengan pisang tadi, kita masukkan kat dalam botol ni. Masukkan kat dalam botol ni. Dan kemudian tutup botol ni terus. Kita buat lubang, guna pisau kita buat lubang sikit dekat sini, agak-agak sebaris macam ni, agak-agak cukup untuk lalat tu masuk. Dan kemudian gantungkan ni dekat pokok pelam kita, gantung kat pokok pelam kita. Jadi bahan yang kita buat tadi tu dia akan mengeluarkan bau yang sangat-sangat menyenangkan untuk lalat buah ni. Jadi dia tak pergi dekat pokok kita, dia akan pergi kat sini. Dia akan pergi kat sini, dia masuk kat dalam ni, dia akan terperangkap kat dalam ni. Jadi dan seterusnya menyelamatkan buah kita tadi tu. Jadi dia akan lebih suka bau yang ada yang dihasilkan oleh bahan ni tadi. Jadi yang penting tadi tu ya, cuka asli, FFJ tadi dan juga buah pisang. Mesti buah pisang lah, jangan buah lain. Buah lain tak jadi. Encik Nazrul, Ya, kan. tanya, cuka apple tu boleh ke tak boleh? Ya, cuka apple pun boleh. Cuka apple pun boleh. Dia Okey. cuka yang dihasilkan daripada buah-buahan yang lain. Jangan cuka masak tu je. Cuka masak tu dia tulis ada cuka buatan yang tu iaitu bahan kimia 100% dia tak jadi. Okey, faham. Cik Nazrul, ada apa-apa lagi yang masih belum dikongsikan ke? Kalau tak apa, saya rasa dah habis dah formula-formula ni. Kalau ada apa-apa nak tanya lagi boleh tanya, insya-Allah. Okey, sebab tadi pun ramai yang tanya, mungkin ramai yang nak tahu adakah formula-formula tu sesuai untuk jenis-jenis tanaman apa. Jadi soalan-soalan pun insya-Allah dah terjawab. Yang kalau perlukan secara emergency tu, kita ada bahan-bahan pedas dan bahan-bahan buat rendang lah, senang cerita. Kita buat dan kita buat spray. Untuk saya yang baru ni, saya tertanya-tanya spray tu kepada tanaman tu di daun dia lah kan, Cik Nazrul? Ya, dekat daunnya. Okey. Cik Nazrul, ada yang tanya juga, cuka kayu tu boleh ke? Ada ke cuka kayu? Cuka kayu Cuka kayu. Oh, sebenarnya hari ni baru saya dengar ni cuka kayu ni. Oh ya ke? Saya pun baru first time juga dengar ni. Mungkin lebih kepada yang buah lah kot. Tapi pada asasnya kalau cuka tu adalah cuka daripada, bukan cuka buatan, dia daripada dia dihasilkan daripada bahan lain, insya-Allah memang boleh digunakan lah. Cuma cuka, pasal cuka buatan dia adalah dia asid sebenarnya. Bila asid tu dia tercampur dengan FFJ, kita campur dengan pisang tadi tu, dia jadi benda lain. Okey, Cik Nazrul, ada satu lagi soalan. Untuk serangan kulat bagaimana untuk cegah secara organik? Untuk kulat biasanya kita guna ada satu ini formula yang saya tak share tadi ya. Kalau kulat selalunya pokok cabai, pokok terung, pokok tomato selalu kena kulat putih-putih tu. Selalunya cara paling efektif untuk menghalang kulat ni kita guna lactobacillus tu, kalau kita tengok dekat dalam air cultured milk tu, dekat dalam tu ada lactobacillus tu. Yang tu bahan tu yang boleh menghalang kulat. Tapi cara kita nak guna tu, kita tak gunalah. Kita contohnya kalau kita beli, tak payahlah kita beli susu culture tu sebotol semata-mata untuk kita spray kat pokok. Kita buat sendiri pun boleh. Kita guna untuk kita buat sendiri tu, kita guna susu apa pun tak apa, susu anak tak habis pun boleh, susu fresh pun boleh. Susu fresh kita beli, simpan dalam peti air 2-3 hari tu, lupa nak minum,
susu tu jadi masam pun boleh juga. Kita guna susu-susu ni. Cuma susu pekat dia tak boleh. Yang tu bukan susu betul ya. Yang tu bukan susu betul. Susu tin tu tak boleh. Jadi kita guna susu ni, kita campurkan sikit, kita campurkan dengan air basuh beras. Okey. Kita basuh beras, air tu kita simpan, kita tambah sikit susu dulu. Kadar dia tak kisah macam mana pun. Boleh, ada banyak pun banyak, ada sikit pun sikit. Kita campurkan dua ni, susu dengan air basuh beras. Biarkan semalaman sehari. Hari ni buat, esok baru guna. Spray terus dekat tanaman kita tu. Jangan lupa sabun kena ada. Dia tujuan kita guna sabun tu macam saya kata tadi, untuk bagi bahan tu melekat dekat tanaman kita tu. Kalau kita tak bubuh sabun, kita spray hari ni, dia kering habis hilang. Esok kita kena spray lagi. Banyak kerja. Jadi tapi kalau kita bubuh sabun, kita spray hari ni, esok, lusa, kulat ada lagi. Selagi tak hujan tak hujan dia ada lagi, dia ada lagi dekat pokok tu. Okey. Okey Cik Nazrul, kita pun dah kecenderungan masa kita dah habis. Okey, satu lagi saya tanya soalan, kalau kita guna sabun dari minyak terpakai boleh ke? Ya, boleh. Kita boleh guna juga sabun minyak terpakai tu. Okey. Okey, Cik Nazrul, terima kasih. Selama 3 minggu kita bersama dengan Cik Nazrul, kita buat perkongsian dari awal sebab kita nak supaya peserta kita dapat create satu garden untuk di rumah ataupun di komuniti masing-masing. Daripada awal kita belajar berkenaan pencarian benih, jenis-jenis benih, and then kita dah belajar juga DIY cara buat kita punya baja, dan hari ni juga Cik Nazrul dah kongsikan pula bagaimana kawalan perosak. So saya harap semua peserta kita dapat orang kata mengaplikasikan supaya nanti kalau ada sesiapa yang dah ready dengan tanaman masing-masing, boleh sharekan dengan Perbadanan Produktiviti Malaysia Wilayah Utara, tagkan kepada kami, sharekan kepada kami punya warga dan ataupun Cik Nazrul sendiri. Kami teringin nak tahu perkembangan, adakah semua peserta kita mengaplikasikan daripada ilmu-ilmu yang Cik Nazrul telah kongsikan. InsyaAllah MPC Wilayah Utara akan terus mengadakan program-program yang produktif macam ni, dapat memberikan faedah kepada semua, dan nantikan kami akan war-warkan lagi lah. InsyaAllah kita akan buat lagi sesi seterusnya yang macam ni sebab kita tengok ramai sangat permintaan dan ramai rupanya minat dengan agro ni. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Cik Nazrul atas perkongsian selama ni, selama 3 minggu ni dengan kita. Ada masa lagi, ada rezeki lagi, kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih juga atas sokongan dan kerjasama kepada semua peserta kita selama 3 minggu ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.